Baiklah, kawan-kawan dah dengarkan lagu tadi. Agak-agak pada hari ini kita nak bincang pasal negara mana. Siapa boleh fikir? Lah, saya beritahu. Lagu tadi merupakan lagu kebangsaan bagi negara Jerman. So, hari ini kita akan lihat dan bincangkan mengenai negara Jerman. Kawan-kawan, negara yang kini dikenali sebagai Jerman merupakan sebuah negara bangsa yang moden pada tahun 1871 apabila Empire Jerman dibentuk dengan Prussia sebagai ahlinya yang terbesar. Selepas kekalahan Perancis di Perang Perancis-Prussia, Empire Jerman dimansyurkan di Istana Versailles pada 18 Januari 1871. Dinasti Hohenzollern dari Prussia memerintah Empire baru ini dengan menjadikan Berlin sebagai ibu negaranya. Empire ini telah menyatukan bahagian-bahagian Jerman yang bertaburan di Eropah Tengah kecuali Austria. Jadi, bermula pada tahun 1884, Jerman mula menubuhkan beberapa koloni di luar Eropah. Baiklah kawan-kawan, Jerman turut menjalankan aktiviti penjajahan. Penjajahan Jerman di luar Eropah lebih tertumpu kepada negara Afrika sebagaimana kuasa-kuasa Eropah yang lain. Terdapat persidangan Berlin pada tahun 1884 yang membahagikan Afrika kepada kuasa-kuasa Eropah. Jerman memiliki beberapa bahagian kecil Afrika yang merangkumi Afrika Timur, Barat Daya, Togo dan juga Cameroon. Perebutan Afrika ini telah menyebabkan dan tekanan di antara kuasa-kuasa besar yang mungkin akan menyumbang kepada keadaan-keadaan yang akan mencetuskan Perang Dunia Pertama. Namun, Perang Dunia Pertama ini tak berlaku disebabkan itu. Ia berlaku apabila kejadian pembunuhan Putera Mahkota Austria pada 28 Jun 1914 telah mencetuskan Perang Dunia Pertama. Jerman sebagai sebahagian daripada kuasa tengah telah mengalami kekalahan di tangan kuasa-kuasa sekutu di dalam salah satu pertempuran yang amat dahsyat pada zaman tersebut. Mari kita lihat pula mengenai bentuk pemerintahan Jerman. Bentuk pemerintahan Jerman adalah Republik Federal Parlementer, di mana sistem pemerintahan Republik Federal Parlementer ini meletakkan Presiden sebagai ketua negara, manakala Kansler sebagai ketua pemerintah. Kansler di Jerman mempunyai tugas dan peranan yang setara dengan Perdana Menteri di negara kita. Selain itu, Jerman juga pernah terpecah kepada dua negara disebabkan oleh kekalahan pada Perang Dunia. Bahagian barat Jerman yang telah dikuasai oleh sekutu Perancis, Inggeris dan juga Amerika Syarikat ini kemudiannya pada 23 Mei 1949 telah membentuk sebuah negara baru yang digelar Republik Federal Jerman dan ibu kotanya terletak di Bonn. Sedangkan pada bahagian timur Jerman pula yang dikuasai oleh Uni Soviet telah membentuk sebuah negara baru pada tanggal 7 Oktober 1949 dengan gelaran ataupun nama yang diberi adalah Republik Demokratik Jerman dan Berlin menjadi ibu kotanya. Namun kedua-dua negara ini berjaya disatukan kembali menjadi satu negara dengan nama Republik Federal Jerman pada tanggal 3 Oktober 1990. Pada tanggal yang sama juga, 3 Oktober ini kemudiannya dijadikan hari peringatan kepada penyatuan Jerman. Du meine Arbeit für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe, dass ich anständig meine Zeit verwendet habe im Dienste meines Volkes. Gib du jetzt deine Stimme ab. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. Dah start? Hai. So, apa khabar semua? Jadi, hari ni saya nak ceritakan tentang
seorang pemimpin, tapi pemimpin ni tidak disukai oleh ramai lah. Dia dianggap sebagai kejam. Okey, so nak tahu tak siapa saya nak cerita hari ni? Baiklah, pemimpin yang ingin saya ceritakan hari ni ialah Hitler. Siapakah Hitler? Hitler lahir pada tahun 20 April 1889. Beliau merupakan anak bongsu dalam keluarganya dan mendapat kasih sayang yang agak banyak dibandingkan dengan anak-anak lain. Kasih sayang itu diberikan oleh ibunya, namun bapa Hitler ini merupakan seorang yang sangat kejam dan suka pukul anaknya. Dan Hitler juga merupakan seorang mangsa kepada ayahnya. Hitler suka untuk menceburi bidang lukisan dan nyanyian, namun bapanya membantah kerana beliau ingin Hitler menjadi seorang pegawai kerajaan. Jadinya, Hitler buat apa? Hitler terpaksa akur dengan apa yang dikatakan oleh ayahnya. Lepas ayahnya meninggal, Hitler telah menjadi seorang pelajar yang sangat nakal di usia remaja. Namun begitu, pelbagai cabaran yang telah diarungi dalam hidupnya. Hidupnya telah menjadi sangat sengsara hingga beliau menjadi seorang yang berhati keras dan mempunyai pemikiran bahawa beliau hanya hidup dan tidak memerlukan sebarang belas kasihan. Jadi, kemudiannya Hitler ini telah menyertai pasukan tentera dan beliau telah menjadi seorang yang sangat licik dan berani sehingga beliau telah mendapat award atau pingat Iron Cross. Pada Perang Dunia Pertama, Jerman telah kalah dan Hitler menjadi sangat sedih dengan kekalahan Jerman pada waktu itu. Jadi, selepas Perang Dunia I itu, Hitler telah melakukan atau meneruskan tugasnya sebagai tentera di Munich, Bavaria. Hitler ni pada masa itu telah menyertai satu parti yang dinamakan sebagai GWP, German Workers' Party, dan melalui penyertaan dalam GWP, Hitler telah menceburi dalam bidang politik. Okey, bagaimanakah pula wujudnya Nazi? Nazi ini wujud apabila GWP diubah nama kepada Parti Buruh Jerman Sosialis Nasionalis. Parti Nazi ini merupakan sebuah parti politik di Jerman yang wujud di antara tahun 1920 hingga 1945. Nazi berasal daripada bahasa Jerman dan perkataan singkatannya adalah daripada nasionalis. Parti Nazi ini diketuai oleh Adolf Hitler dan merupakan parti kerajaan utama sewaktu beliau memerintah negara Jerman. Pengurusi parti Nazi ialah Adolf Hitler dan pada 29 Julai 1921, beliau telah meneruskan program untuk menjadikan parti ini sebagai organisasi pemberontak yang radikal. Hitler telah menubuhkan satu pasukan yang dinamakan sebagai pasukan gempur. Pasukan ini pada mulanya merupakan pasukan penjaga peribadi bagi Hitler. Namun lepas itu Hitler menggunakan pasukan gempur ini untuk mengembangkan pengaruh parti Nazi. Parti Nazi cuba untuk menjatuhkan kerajaan Bavaria, iaitu kerajaan yang menjadi penempatan Hitler, namun mereka telah ditumpaskan oleh pihak Munich. Hitler dan para penasihatnya telah disabitkan dengan kesalahan dan juga dipenjarakan atas tuduhan mengkhianati kerajaan tersebut. Kemudian Hitler dilepaskan daripada penjara selepas 8 bulan dalam tahanan. Jadi pada tahun 1924 hingga 1929, Parti Nazi atau NSDAP ini memenangi kerusi yang sedikit di Reichstag semasa pilihan raya. Selepas itu, pada tahun 1932, parti ini telah menang terbesar. Namun, parti ini telah disekat oleh parti lain seperti German Social Democrat dan Parti Komunis Jerman. Jadi, Hitler menjadi marah apabila parti Nazi ini disekatkan. Hitler telah menggunakan kemenangan Parti Komunis sebagai suatu kesempatan untuk mencetuskan huru-hara. Beliau dengan jentera propagandanya menakutkan rakyat-rakyat jelata. Macam mana dia takutkan? Dia menyebarkan berita kononnya kebangkitan Bolshevik atau revolusi Bolshevik akan berlaku dan hanya parti Nazi sahaja yang mampu membendungnya. Jadi, semua ahli perniagaan atau beberapa lagi ahli perniagaan ni menjadi risau dengan revolusi tersebut. Jadi, mereka telah merayu kepada Paul supaya Hitler ni dilantik sebagai Chancellor. Sebab sebelum ni Hitler pernah minta Presiden Paul untuk melantiknya sebagai Presiden, tapi Hitler ni tapi Paul tak bagi
jawatan presiden atau chancellor itu kepada Hitler. Jadi, selepas permintaan daripada ahli perniagaan, melantik Hitler sebagai Perdana Menteri Jerman pada usianya yang hanya 43 tahun. Jadi, apa Hitler telah buat? Hitler ni dia telah menjalankan pemerintahan diktator. Tahu tak apa itu diktator? Pemerintahan diktator ni di mana pemimpin ni dia berkuasa mutlak. Diktator ni biasanya bukan dipilih secara demokratik oleh rakyat negaranya, tetapi pemimpin ni sendiri merampas kuasa melalui cara kekerasan. Seorang pemerintah diktator melaksanakan undang-undang sendiri tanpa berunding dengan mana-mana badan kerajaan yang lain dan juga orang ramai. Jadi Hitler ini juga dia melaksanakan sistem pecah dan perintah. Hitler juga merupakan seorang tokoh yang paling dibenci oleh seluruh manusia di dunia pada masa itu, terutamanya orang-orang Yahudi kerana mereka telah dikecam oleh Hitler. Siapa Yahudi ni? Apa yang orang Yahudi ni buat kat Jerman? Okey, sebelum tu saya akan ceritakan sedikitlah latar belakang Yahudi ni. Yahudi ni asalnya adalah daripada kaum Bani Israel, berketurunan Nabi Yaqub AS. Sebenarnya orang Yahudi ni dah ada kat Jerman lama dah. Cuma pada tahun 1871 ni mereka berjaya mendapat kewarganegaraan penuh di Jerman, di mana apa-apa sahaja keistimewaan orang Jerman mereka pun akan turut merasainya. Sebagai contoh, kalau dulu mereka ni tak boleh pilih penempatan ataupun pekerjaan yang mereka nak lakukan kat Jerman, tapi lepas dapat kewarganegaraan penuh ni mereka boleh pilih penempatan, pilih pekerjaan apa yang mereka nak lakukan kat Jerman. Bermula dari situlah bertebaranlah orang Yahudi dekat Jerman. Terdapat beberapa faktor sebenarnya Hitler ni memang sangat benci orang Yahudi. Okey, salah satu faktor Hitler benci orang Yahudi ni adalah, yang pertama, dia ni ada trauma dengan orang Yahudi masa dia kecil. Okey, sebab masa dia kecil, ibu Hitler ni meninggal dunia semasa dirawat oleh doktor daripada kaum Yahudi. Kematian ibu Hitler ni ada kejanggalan. Sebab itulah bermula dari kecil lah dia ni dah ada bibit-bibit kebencian dalam diri dia terhadap orang Yahudi. Kedua, kenapa Hitler ni benci sangat dengan orang Yahudi adalah disebabkan oleh kekalahan Jerman terhadap Perancis masa Perang Dunia Pertama yang berlaku pada tahun 1914 sampai 1918. Jerman ni kalah dengan Perancis pada November 1918 dan banyak orang Jerman sebenarnya terkejut dengan kekalahan tersebut. Sebab apa tak? Sebab masa tu Jerman ni terkenal dengan ketenteraan sangat kuat tapi boleh kalah masa Perang Dunia Pertama. Sebab kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama ni adalah disebabkan oleh adanya musuh dalam selimut. Dikatakan bahawa orang Yahudi ni menjadi kali barut kepada Perancis. Disebabkan oleh itulah orang Jerman ni kalah pada Perang Dunia Pertama. Sehingga kan masyarakat kat Jerman ni panggil orang Yahudi ni pengecut, disebabkan oleh tindakan mereka dengan membocorkan rahsia-rahsia kepada Perancis masa Perang Dunia Pertama. Nak tahu tak, Hitler ni memang benci sangat-sangat dengan kaum Yahudi ni, sehingga kan dia ni sanggup melakukan satu kaedah yang diberi nama ethnic cleansing untuk pastikan Jerman ni bebas daripada orang Yahudi. Okey, ethnic cleansing ni adalah pembunuhan beramai-ramai yang dilakukan oleh tentera Nazi kepada beberapa kumpulan etnik yang menjadi sasaran. Salah satu sasaran Hitler ni adalah kumpulan Yahudi. Sebab puak Nazi ni cakap dengan buat ethnic cleansing ni merupakan satu jalan terakhir nak selesaikan masalah yang dilakukan oleh kaum Yahudi dekat Jerman. Kita tahu kan, sifat-sifat kaum Yahudi ni adalah mereka ni terkenal dengan golongan banyak berdusta, degil, kerah kepala, suka menipu, suka mencela, dengki dan juga sangat bakhil. Disebabkan oleh ethnic cleansing ni lah orang Yahudi ni terpaksa akur dan mereka ni mula meninggalkan Jerman dan mencari penempatan baru di negara-negara lain, sehinggalah mereka ni sampai ke Palestin. Audio Jungle. Buat kerja pun tak betul lah. Apa ni?
Hei Yahudi, kau keluar daripada negara aku sekarang. Aku tak nak tengoklah muka korang. Kau keluar sekarang. Aku tak nak tengok muka korang semua ni. Tak sukalah aku. Ish. Kalau kau tak keluar, aku akan bunuh kau. Cucu-cicit kau semua aku akan bunuh. Sekarang keluar bisa. Sekarang kita beralih kepada kesan perpindahan orang Yahudi ke Palestin. Sebagaimana yang kita ketahui, penjajahan fizikal sudah lama berakhir di mana lebih 90% negara-negara di dunia mengecapi erti kemerdekaan dan mulai berkerajaan sendiri setelah mengalami era imperialisme dan kolonialisme pada kurun ke-16 hingga 20. Akan tetapi, dalam masa tersebut, muncul pula penjajah baharu yang bernama Israel. Penjajahan Israel berterusan hingga ke hari ini dan menjadi satu-satunya penjajah yang masih wujud dan aktif di dunia. Melalui pengisytiharaan Deklarasi Balfour pada 2 November 1917, kerajaan British memberi jaminan kepada Israel bagi mewujudkan sebuah negara khusus bagi bangsa Yahudi di Tanah Suci Palestin. Hal ini disokong kuat oleh Amerika Syarikat yang turut mempengaruhi pertubuhan bangsa-bangsa bersatu untuk meluluskan cadangan tersebut. Akhirnya, tertubuhlah Negara Haram Israel pada tahun 1948. Pihak Barat juga menyokong Israel terutamanya semasa isu perpindahan ibu negara Israel dari Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Malah, dari hari ke hari, penjajahan terus berlaku dengan cara merampas tanah penduduk Palestin. Tentera Israel bebas masuk dan mengganggu apa sahaja aktiviti penduduk Palestin sewenang-wenangnya. Drone, helikopter, pesawat pejuang mahupun kereta kebal dan kenderaan perisai Israel acap kali masuk ke wilayah Palestin seperti kepunyaan mereka. Penduduk Palestin hanya mampu melihat dan berjuang untuk mempertahankan bumi tercinta hingga ketitisan darah yang terakhir. Selain itu, Hamas dan pasukan Brigade Al-Qassam juga bertindak sebagai pasukan pejuang yang diguruni oleh tentera Israel berikutan kejayaan demi kejayaan yang diperoleh sewaktu pertempuran dengan rejim tersebut biarpun tidak mempunyai teknologi ketenteraan secanggih tentera Israel. Siri kekejaman Israel memang tidak dapat diselindung lagi. Israel hidup dengan nyawa dan darah rakyat Palestin. Pattern yang dapat dilihat hingga kini. Setiap kali serangan dilakukan atau konflik diwujudkan, maka akan adalah tanah-tanah milik Palestin yang akan ditakluki. Konflik yang dengan sengaja dicetuskan untuk meluaskan kuasa rejim Zionis Yahudi telah meragut ribuan nyawa tidak berdosa. Kezaliman dan sikap rejim Zionis yang melampau ini sememangnya membuktikan mengapa mereka bangsa yang amat dibenci oleh Adolf Hitler. Beliau pernah berkata, "Saya boleh membunuh semua Yahudi ketika saya berkuasa, tetapi saya tinggalkan sedikit kepada kamu agar kamu kenal siapa Yahudi dan cari jawapan kenapa saya bunuh mereka." Walau bagaimanapun, kami tidak menyokong sifat resis Hitler yang pukul rata semua kaum Yahudi kerana tidak semuanya jahat. Kami mengutuk sekeras-kerasnya tindakan ekstrim dan kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis terhadap penduduk Palestin yang pada mulanya sudi menerima mereka sebagai tetamu, namun akhirnya memakan diri. Kesimpulannya, era pemerintahan Adolf Hitler di Jerman pada tahun 1932 hingga 1945 telah mengubah landscape negara Jerman dengan drastik sekali dari segi ekonomi, politik dan sosial hingga ke hari ini. Holocaust, ethnic cleansing, penyiksaan di kamp konsentrasi Nazi dan menjadi bahan uji kaji perubatan yang mengerikan adalah contoh kekejaman yang dilakukan Hitler yang menidakkan hak asasi manusia secara amnya.
Golongan Yahudi di Jerman pada ketika itu menjadi mangsa diskriminasi dan penganiayaan yang dilakukan oleh diktator Adolf Hitler. Justru itu, mereka bersembunyi dan lari menyelamatkan diri dengan berlindung di negara Palestin. Namun begitu, akhirnya mereka merampas tanah-tanah Palestin bagi mendirikan negara haram Israel. Siri kekejaman rejim Zionis terhadap penduduk Palestin yang meragut nyawa yang tak berdosa seperti kanak-kanak, wanita dan warga emas saban hari kita lihat di video-video viral. Situasi ini sesuai menggambarkan anarki dunia yang huru-hara tanpa kawalan dan tanpa keadilan terhadap negara yang ditindas. Di manakah peranan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu dalam krisis ini? Oleh itu, ayolah bangkit, bantulah selagi yang terdaya. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, orang Islam itu bersaudara, tidak boleh menzalimi dan mengkhianatinya. Sesiapa yang menolong saudaranya, nescaya Allah akan menolongnya. Sesiapa yang menghilangkan kesusahan orang Islam, nescaya Allah akan menghilangkan daripadanya kesusahan pada hari kiamat.